setengah perawat menggunakan barang-barang lama, ya, macam-macam barang, ya. Antaranya keris. Ada perawat-perawat, ustaz-ustaz kita, dia gunakan keris. Dan kaedah guna keris ni memang digunakan oleh bomoh-bomoh Melayu, bomoh-bomoh dari orang-orang Jawa. Nah, saya ada kenalan seorang ustaz menggunakan keris untuk merawat pesakit, ya. Keris itu dibuka, di macam, ya, dikenakan dada, dikenakan tempat-tempat tertentu, ya. Dengan cara itu ada yang sembuh, ya. Saya pernah bertanya kepada ustaz yang menggunakan kaedah keris ni, ini kaedah apa ustaz? Dia kata kaedah orang Jawa. Kerana dia orang Jawa, dia seorang ustaz lepasan Azhar. Tapi satu masa ustaz ini tiba-tiba berat tangan, tak boleh angkat. Dia panggil saya, untuk apa ni, dirawat tangannya itu. Saya bawa murid saya, ketuklah. Agak saya ketuk dalam setengah jam, dah boleh angkat tangan, sembuh. Jadi saya tanya lagi pada ustaz ni, ustaz, betul ke ustaz guna keris ni kaedah Jawa? Betul, dia kata. Kaedah ni kaedah apa, dia kata. Dia cakaplah bahasa Jawa. Dia kaedah rawatan bola sewu. Saya pun tanya apa makna bola. Makna bola tu malaikat. Maknanya kaedah rawatan yang menggunakan 1000 malaikat. Masuk akal tak tuan-tuan? Nabi Muhammad nak jumpa Jibril, kadang-kadang seminggu Jibril baru datang. Tapi ustaz ini boleh panggil 1000 malaikat untuk tolong dia ubat. Tapi dia dah meninggal dunia, tuan-tuan. Jadi penggunaan macam ini begini, ya. Kalau kaedah-kaedah itu digunakan oleh pawang dan bomoh, lalu kita tiru, ada satu hadis Nabi, tak salah saya dalam kertas kerja saya ada saya tulis, ya. Hadis Nabi itu menyebutkan siapa yang belajar satu cabang daripada ilmu perbomohan, berarti dia meluaskan lagi amalan sihir setakat yang dia lakukan. Maknanya kita tak boleh guna kaedah-kaedah perpawangan ni, sama ada kita belajar direct daripada pawang itu ataupun kita ambil kaedah saja, kita tiru saja, tak boleh, ya. Satu lagi hadis, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru satu-satu kaedah seseorang, maka dia daripada kaum itu, daripada orang itu. Maka di sini tuan-tuan ada masalah, ya. Masalah apa? Islamisasi kaedah perbomohan. Ada ustaz-ustaz yang mengislamkan kaedah bomoh ni. Ya, orang tanya saya, boleh tak? Saya ada tulis, ya, juga di Al-Islam masalah ini. Sebenarnya tidak boleh. Apa alasannya? Apa dalilnya? Rasulullah kata, man ata urrafan au kahinan au munajjiman au kahinan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang menemui seorang urraf, tukang telik, au munajjim, tukang telik yang menggunakan bintang, au kahinan atau seorang pawang, seorang bomoh, dan membenarkan kata-katanya, faqad kafara bima unzila Muhammad, dia telah kufur terhadap kebenaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Makna kufur di sini telah dihuraikan oleh setengah ahli hadis, kufrun duna kufrin, maknanya kufur yang tidak membawa terkeluar Islam. Makna kufur di sini dosa besar, berdosa besar. Jadi kalau kita menemui seorang pawang pun sudah dosa besar, ya. Setengah riwayat mengatakan lam yataqabbal minhu arba'ina laila, solatnya, ibadatnya tak diterima oleh Allah 40 hari 40 malam. Jadi
Kalau menemui pawang percaya kata-kata pun sudah dosa besar. Maka lebih-lebih lagi kalau kita menemui pawang, belajar ilmu pawang, perubatan pawang, lalu kononnya kita Islamkan. Cara mana? Jampi serapannya dibuang, diganti dengan bacaan Quran. Takkan berlaku, tuan-tuan. Karena pawang kaedahnya dan syaitan itu package yang tak boleh dipisahkan. Jadi kalau kita belajar ilmu perpawangan lalu kita gunakan atas alasan dah boleh sebab sudah diislamkan, diganti jampi serapahnya dengan ayat Quran, ini tak akan berlaku. Karena sudah jadi murid, jadi murid, dah percaya. Ini satu kekeliruan yang besar dilakukan oleh setengah-setengah ustaz kita. Lalu mereka ini keluarkan buku, ya. Alhamdulillah, kaedah kita telah mengislamkan satu kaedah rawatan tradisional Melayu menjadi satu rawatan Islam. Itu tidak berlaku, tuan-tuan. Itu satu penipuan. Jadi gitulah kaedah-kaedah menggunakan barang-barang lama ni, ini memang kaedah perbomohan.